Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，大家早上好。 Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-20. 今天早上我们会思考神的话语，来取自于路加福音第1章第5到20节。 Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai 20. 路加福音第1章第5到20节。 Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 akan saya baca dalam bahasa Indonesia, 14 sampai 20 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第5到13节用印尼文来读，然后14到20节用中文来读。 Demikian firman Tuhan, pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." 路加福音第1章14到20节这么说：你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。他在主面前将要伟大。 但酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。撒迦利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？ 我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”天使回答说：“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你。到了时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑巴不能说话，直到这事成就的日子。” Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. 凡听神的话语、思考并行在生活中，便有福了。 Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti tahu apa itu kemudi dan ban serep. 弟兄姐妹，我相信我们每个人都知道什么是这个方向盘和备胎。 Pada setiap mobil selalu ada kemudi dan ban serep. 在每个的汽车里面都有方向盘和备胎。 Kemudi adalah salah satu alat pada mobil yang berfungsi untuk mengendalikan jalan atau arahnya satu mobil. 方向盘呢是汽车上控制道路或车的方向的装置。 Dan ban serep adalah ban cadangan yang berfungsi untuk berjaga-jaga, menggantikan ban utama pada mobil bila sewaktu-waktu ban utamanya kempes. 而这个备胎呢，就是备用的轮胎，就是它当这个汽车的主轮胎已经漏气的时候，那我们就用备胎来替换。 Bapak Ibu Saudara, seorang yang bernama Corrie ten Boom pernah berkata demikian. 弟兄姐妹，有一位叫做克里特恩鲍姆这么说。 Doa itu lebih menjadi sebagai kemudi atau ban serep dalam kehidupan iman Kristenmu. 在你的基督徒属灵生活中，祷告是你的方向盘还是
你的这个备胎。 Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau kita boleh jujur, tidak jarang doa lebih sering menjadi ban serep di dalam kehidupan banyak orang percaya. 弟兄姐妹，若我们可以诚实的说，在很多基督徒信徒们祷告更多是成为备胎。 Selama kehidupan baik-baik saja, lancar-lancar saja, umumnya mereka jarang atau bahkan tidak berdoa sama sekali. 只要生活一帆风顺，一切顺利如意，大概很多人也很少甚至不祷告。 Doa bisa begitu gampang diabaikan, bahkan kalau dibandingkan dengan makan minum setiap hari, doa lebih sering untuk digampangkan, diabaikan. 若比起吃喝，很多人更是忽略了祷告。 Tetapi pada waktu keadaan berubah menjadi begitu sangat sulit, 但若我们的生活环境已经改变，变成很困难的时候， keadaan berubah menjadi begitu kritis, 我们处在一个非常紧急的状况， begitu menakutkan. 非常让我们惧怕。 Biasanya baru kemudian berpikir betapa perlunya datang sama Tuhan. 那时候我们才发觉，原来信靠主是非常重要的。 Untuk memohon pertolongan pada Tuhan. 我们祷告祈求神的帮助。 Pada waktu segala usaha, segala daya udah mentok. 但我们已经做了我们一切能做的努力，但是也没有解决的方案。 Baru kemudian mau coba-coba untuk memfungsikan doa. 也许我们会尝试用这个祷告的方法， Mungkin bisa berhasil. 也许可以帮助我们。 Tidak sedikit orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. 不少人基督徒会这么想。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， hari ini 今天早上 kehidupan doa kita lebih mirip sebagai kemudi atau ban serep 请 dalam 问 hidup kita. 在你现在的属灵生活，祷告是你的方向盘，还是你的备胎？ Saya secara pribadi dengan jujur mengatakan Bapak Ibu Saudara, membangun kehidupan doa itu memang bukan hal yang gampang. 我个人认为，其实建立一个祷告的生活，并不是一个容易的事。 Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak bergumul dengan kehidupan doa kita. 我也相信我们在座的每各位，也不曾在这个祷告方面没有挣扎过。 Maka tepatlah kalau ada yang mengatakan bahwa doa itu merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan orang percaya. Namun di saat yang bersamaan doa itu juga menjadi pergumulan terbesar setiap orang percaya. 所以有一种说法是对的，就是祷告是在信徒们是一个非常大的恩典，但同样的。 同时呢，它也是成为最大的挣扎。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， tidak sedikit orang percaya yang menyadari dan mengakui bahwa doa itu baik, doa itu penting. 我相信每个人都会意识到、会知道祷告是非常重要的。 Doa bisa membawa berkat bagi kehidupan mereka. Mereka tahu itu, mereka sadar itu. 因为祷告使我们可以领受从神的恩典祝福。 Namun banyak sekali orang percaya yang tahu kuasa doa, 但即便很多信徒知道祷告的大能， tetapi tidak menjadikan doa itu bagian hal yang sangat penting dalam hidup mereka. 却不把这个祷告当成他们生活中的一个非常重要的一部分。 Doa lebih sering menjadi ban serep, 祷告成为他们的备胎， bukan kemudi. 不是方向盘。 Inilah salah satu kekurangan dalam kehidupan iman orang percaya. 这就是这个基督徒生活的缺点之一。 Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ragu bila dikatakan bahwa ada orang Kristen yang tidak pernah bergumul dalam kehidupan doa mereka. 所以呢，弟兄姐妹，若有人信徒说他不曾在祷告里有挣扎过，我会有一点怀疑。 Baik mereka yang aktif melayani maupun yang tidak melayani. 无论他们已经服侍很久，或是还没有服侍， Baik mereka yang baru percaya maupun yang sudah lama percaya.
不管无论他们是才刚信主，或者已经信主很久了， baik orang awam maupun rohaniwan, 不管他们无论是平信徒还是神仆们， pernah bergumul dengan kehidupan doanya. 他们都曾经在祷告里挣扎过。 Bisa dikatakan ini pergumulan hampir semua orang Kristen di hadapan Tuhan. 可以说，祷告生活是成为一个基督徒挣扎过的一种阶段。 Bapak Ibu Saudara, pergumulan ini terjadi bisa dikatakan salah satu penyebabnya adalah kesibukan. 弟兄姐妹，这个挣扎可能因为我们的忙碌， Terlalu sibuk tidak punya waktu. 因为太忙了，所以没有时间。 Tetapi bisa juga karena kurangnya keyakinan kepada Allah 但是也许也可能因为我们缺乏了解， dan kuasa doa itu sendiri. 我们缺乏对神的和对祷告这个了解。 Juga karena kurangnya pengenalan akan Allah dalam kehidupan iman banyak orang Kristen. 我们也没有信靠神，也对神的了解不够， Sehingga mereka jarang berdoa. 使得我们导致我们没有祷告。 Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari kehidupan doa Zakaria dan istrinya Elisabeth. 今天早上我们将从撒迦利亚与以利沙伯的祷告生活来学习。 Kita belajar bagaimana kehidupan pengenalan mereka tentang Allah dan doa, serta bagaimana kehidupan iman mereka begitu penting diperhatikan dan menjadi begitu berpengaruh kepada kehidupan doa mereka. 我们将学习如何从他们对神的了解，还有祷告，然后如何他们的这个属灵生活来影响他们的祷告的生活。 Yang kiranya pembelajaran hari ini boleh mengingatkan kita 也透过今天的学习，可以提醒我们， betapa pentingnya doa, 祷告生活是非常的重要， betapa pentingnya pengenalan akan Allah, 对神的了解是如此的重要。 betapa pentingnya kita memberi perhatian bagi kehidupan rohani kita. 我们必定要在我们的看重于我们的属灵生活， Untuk membangun kehidupan doa kita. 来建立我们的祷告生活， Sehingga dalam hidup kita, 好让我们的生活里 doa itu tidak menjadi ban serep, 使祷告不成我们的备胎， tetapi menjadi kemudi dalam hidup kita. 而成为我们生命中的方向盘。 Dua hal yang kita belajar hari ini Bapak Ibu 我 Saudara. 们将学习2点。 Pertama kita akan belajar dari Allah yang menjawab doa. 我们将学习从这个回应的神， Allah yang menjadi pusat penyembahan Zakaria dan Elisabeth. 就是回应祷告的神，成为撒迦利亚与以利沙伯的敬拜的终点。 Kita belajar Allah adalah Allah yang bisa dipercaya dan Allah yang menjawab doa. 我们学习神，上帝是可以信靠的上帝，是回应我们祷告的上帝。 Kita perlu menyadari akan hal ini Bapak Ibu 我 Saudara. 们必须意识到这一点， Bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya dan dia adalah Allah yang menjawab doa. 就是我们的上帝是我们可以信靠的上帝，以及回应我们祷告的上帝。 Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas pasal pertama ayat ke-7 dikatakan bahwa Zakaria dan istrinya Elisabeth itu sudah lanjut umurnya, sudah tua, dan Elisabeth itu dikenal sebagai wanita yang mandul. 在路加福音第1章第7节那里写到，撒迦利亚与妻子已经老迈了，没有孩子，也因为以利沙伯不生育。 Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa malaikat datang berkata kepada Zakaria, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes." 然后第13节这么说，天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。” Ketika kita membaca dua bagian ini Bapak Ibu Saudara, 当我们看这2段经文的时候， muncul satu pertanyaan. 我们可以也许有一个问题： Mungkinkah Zakaria itu baru berdoa minta anak setelah usianya tua? 是不是撒迦利亚在他年老的时候才祈求祷告
要孩子呢？ Bapak Ibu Saudara, saya percaya Zakaria dan Elisabet berdoa minta anak sama Tuhan. Pasti ketika mereka baru selesai menikah. Mereka pasti sudah berdoa di sana, minta anak. 弟兄姐妹，我相信当撒迦利亚与以利沙伯他在成家的时候，他们已经祷告祈求孩子了。 Kalau sekarang dikatakan mereka sudah tua 若 dan 现 masih belum punya anak, 如果现在写到他们已经老迈了，也还没有孩子， artinya mungkin mereka sudah berdoa berpuluh-puluh tahun minta anak. 可能他们已经祷告了几十年。 Sekian lama mereka berdoa minta anak dan sepertinya Tuhan diam. 这许久的时间，他们一直祷告，但是上帝似乎静默无声。 Ketika dikatakan Tuhan itu diam, 但说上帝闭口不言， apakah Tuhan itu belum jawab, tidak mau jawab, atau Tuhan itu tidak mendengar doa? 是否上帝不会不懂，不要回答，或是上帝不垂听我们的祷告？ Berdoa sekian lama, tapi sepertinya Tuhan silent, Tuhan diam. 我们已经祷告很久的时间，但是上帝怎么没有回应我们的祷告呢？ Bapak Ibu Saudara, ini juga pergumulan kita bukan Bapak Ibu 弟兄 Saudara? 姐妹，这不也是我们的祷告，我们的挣扎吗？ Pergumulan kita tentang Tuhan. 我们对神的挣扎。 Waktu kita berdoa dan Tuhan diam. 当我们祷告却没有得到神的回应， Tuhan itu belum jawab, tidak mau jawab, atau Tuhan itu tidak mendengar doa. 上帝，你是不是还没有回应？你不要回应我们，或你从不垂听我们的祷告。 Tuhan dengar nggak sih doa saya? 神啊，你到底听不听我们的祷告呢？ Tuhan itu baik nggak sih? Ngerti nggak sih? 上帝，你是不是真的良善？ Tuhan itu bisa dipercaya nggak sih kalau dia Allah yang menjawab doa? 我们是否可以依靠你，相信你会回应我们的祷告？ Pertanyaan-pertanyaan ini pasti muncul, bukan Bapak Ibu Saudara? 就这样的这个疑问会经常在我们的脑海里。 Waktu saya mau masuk seminari, 当我要进入神学， saya minta sama Tuhan 我向主祈求， untuk boleh menjaga memelihara keluarga saya. 求主眷顾这个看顾我的家人。 Belum sampai 1 tahun saya masuk seminari. 我进这个神学院不到1年， Papa mama saya kecelakaan. 我的父母遭到车祸， Naik becak di Medan ditabrak sama angkot. 他们乘坐3轮车，然后被公共车给撞倒。 Saya kemudian bertanya sama Tuhan, 我就对神发问： Tuhan kenapa? 为什么上帝？ Kenapa engkau tidak jaga papa mama saya? 为什么你不看顾我的父母呢？ Engkau tahu ini menjadi pikiran saya dan membuat saya tidak konsen untuk menjalani proses pembentukan di seminari. 你知道他们是成为我的顾虑，使我不能专心在神学院上课。 Saya kan sudah mohon sama kamu. 我不是祈求过你了吗？ Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. 弟兄姐妹，这发生就这样的情形。 Itulah reaksi yang muncul pada saat itu di dalam diri 那 saya. 时候我第一个的反应就是我的情绪， Mempertanyakan Tuhan. 我会对神有疑问。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， Zakaria 撒迦利亚， berpuluh-puluh tahun berdoa 他已经祷告了几十年， dan Tuhan silent. 上帝仍然没有回应他。 Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, 若换作是你们， akan muncul enggak pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam diri Zakaria? 在撒迦利亚的脑海中，他会不会有这样的疑问呢？ Atau bahkan akan membuat Zakaria dan Elisabet menyerah enggak untuk berdoa? 还是这导致他们停止祷告？ Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa bertahun-tahun dan Tuhan tidak jawab, menyerah enggak kita dalam doa itu? 弟兄姐妹，若我们每年几十年都有同样的祷告，但是神仍然静默，我们是否会放弃祷 Kita 告？ akan menyerah Bapak Ibu 我 Saudara 们是 dalam 否 doa. 会放弃祷告？ Bapak Ibu Saudara, sepertinya Zakaria dan Elisabet
memang menyerah untuk berdoa minta anak sama Tuhan. 弟兄姐妹，看起来好像撒迦利亚和以利沙伯他们是放弃了这个念头对神祷告， Sepertinya memang mereka menyerah. 好像他们真的放弃了， Atau bahkan mungkin mereka sudah melupakan mimpi untuk punya anak. 他们甚至也把这个有孩子这个念头已经忘了。 Ayat 18 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. 因为18节这么说到， Waktu malaikat Tuhan datang memberitahu Zakaria bahwa dia akan punya anak, Elisabet akan mengandung dan melahirkan anak. 因为那个时候当使者来，天使对撒迦利亚说，你的妻子，但是会为你生一个儿子。那时候， Ini respon Zakaria. 那撒迦利亚有什么的反应？ Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. 他说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子年纪老迈了。” Dia ragu, dia nggak percaya ini bisa terjadi. 他开始怀疑，不相信这个会被成就。 Keraguan Zakaria dan sampai malaikat Tuhan yang harus mengkonfirmasi Zakaria bahwa doanya sekian lama minta anak telah dikabulkan Tuhan. 就是撒迦利亚的怀疑，甚至必须这个天使对他诚信，上帝是回应他的祷告。 Bisa jadi ini menunjukkan bahwa memang Zakaria mungkin sudah melupakan doanya. 因为天使必须跟他再说一遍，这表示撒迦利亚可能已经忘了， Sudah tidak berharap lagi mungkin untuk punya anak. 可能他也是没有这个盼望有孩子了。 Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, 问题在 kira-kira kapan Zakaria mulai berhenti berdoa minta anak sama Tuhan? 撒迦利亚是在何时开始停止对神想要祷告要孩子？ Bisa jadi pada waktu Elisabet menopause. 可能在以利沙伯更年期的时候。 Kapan kira-kira Elisabet itu menopause? 那我们可以算一算，以利沙伯更年期的时候是在几岁？ Kalau pada waktu zaman Musa dikatakan umur manusia paling lama 70 tahun. 如果在这个摩西的时代，他说人类最多会到70岁，70 mungkin sampai 80 tahun. 70到80岁。 Dan dikatakan usia Zakaria dan Elisabet juga sudah tua. 也那里说撒迦利亚和以利沙伯那岁数也是老迈了。 Dan diperkirakan memang usia mereka dikatakan sudah lanjut umur tua itu sekitar 60 sampai 70 tahun. 我们可以想象，他们大概是60到70岁吧。 Maka bisa disimpulkan bahwa Elisabet itu menopause itu sekitar umur 45 sampai 50 tahun. 所以我们可以大概以利沙伯他更年期的年龄在平均45到50岁。 Ini artinya Bapak Ibu Saudara bisa diperkirakan bahwa Zakaria sudah berhenti berdoa, mulai berhenti berdoa minta anak sama Tuhan lebih kurang selama 20 tahun. 我们可以预算撒迦利亚可能开始停止对神祷告要孩子，已经差不多有20年了。 Zakaria dan Elisabet sudah melupakan doanya. 撒迦利亚与以利沙伯他们已经忘了有这个的祷告。 Namun disinilah kisah ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara. 可是有趣的点就在这里， Zakaria sudah berhenti berdoa minta anak. 撒迦利亚不是已经停止祷告要孩子吗？ Zakaria mungkin sudah melupakan doanya minta anak. 甚至他已经忘了他曾经有这样的祷告。 Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan doanya Zakaria. 但是上帝不曾忘记撒迦利亚有这样的祷告， Tuhan tidak melupakan doa Zakaria. 上帝不曾忘记撒迦利亚的祷告。 Maka datang utusan dari Tuhan. 因此有神的天使来， Zakaria, doamu telah dikabulkan. 他说：“撒迦利亚，你的祷告已经被听见了。” Tuhan tidak melupakan doa Zakaria. 上帝不曾忘记撒迦利亚的祷告， Sekalipun Zakaria sudah menyerah untuk minta anak,
sudah melupakan doanya, harapannya. 尽管撒迦利亚已经停止祷告，并已经忘了这个祷告， Tuhan tetap ingat doa Zakaria. 但是上帝仍然记得。 Bapak Ibu Saudara, inilah Allah kita. 弟兄姐妹，这是我们的上帝， Ia adalah Allah yang transenden memang, tetapi ia juga adalah Allah yang imanen. 他是超越的神，他也是内在的神， Allah yang transenden, 超越的神， Allah yang jauh. 他是遥远的神， Allah pencipta alam semesta, namun dia jauh sepertinya. 他是创造地球万物，但是好像似乎很远的神， Allah yang tidak terhampiri sepertinya. 就是我们不能靠近的一位神， Allah yang tidak terselami pikiran-pikiran dan jalan-jalannya. 我们不能彻透他的思想、他的道路的一位神， Tetapi dia Allah yang imanen. 但是他也是内在的神， Allah yang dekat dengan umatnya. 就是他与他的这个创造物非 Allah 常 yang 亲近， peduli dengan umatnya. 他关怀他的子民， Allah yang mengerti pergumulan umatnya. 他也理解他们的挣扎， Allah yang Immanuel. 他是以马内利， Allah yang beserta dengan umatnya. 他与他的信徒、他的子民的神， Dia bukan Allah yang tidak mampu menyelami kepahitan hati kita, Bapak Ibu Saudara. 他不是不能理解他子民的挣扎的一位神， Dia bukan Allah yang tidak mengerti pergumulan kita. 他也不是不理解我们面对的挑战。 Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang peka. 我们在基督里的上帝是一个敏锐的上帝， Allah yang sangat tahu, sangat serius terhadap hidup kita. 他非常看重、非常认真的面对我们的生命生活。 Maka saya sangat suka dengan satu kalimat yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. 所以我非常喜欢赞同这个的一种说法。 Allah menjawab doa seringkali melampaui apa yang bisa kita doakan. 神回应我们祷告，超乎我们所祷告的。 Manusia hanya membutuhkan segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. 人类只要他生命中的需要得满足， Maka itu aja yang dia doakan. 所以人类就只为这件事情祷告。 Doa minta sehat, minta sukses, minta berhasil. 我为你向你祷告，赐我顺利健康， Maka itu yang menjadi pokok doa utama dalam hidup kita. 所以这成为我们最主要的祷告重点。 Tetapi Allah memberikan lebih daripada itu. 但神赐给我们超过于这些， Yaitu keselamatan hidup kita. 他赐给我们这个救赎， Melalui karya Kristus Yesus. 透过基督耶稣在十字架的作 Di 为。 tengah kenyataan manusia tidak pernah memikirkan keselamatan hidupnya. Setelah mati ini nanti bagaimana? Masuk sorga atau neraka nggak pernah pusing. 尽管人类不曾为这种的想法有考虑，我们人类不曾为这个世界之后的生活是到哪里去，我们不曾想过。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， Allah kita bertindak melampaui cara berpikirnya kita sebagai manusia. 我们上帝会行超乎我们的思维， Ia bisa dipercaya. 他是可以信靠的， Ia bisa diandalkan. 我们也可以依赖他， Ia bisa menjadi tempat teraman bagi setiap kita. 他成为我们每个人最安全的地方， Ia bisa menjadi harapan bagi setiap kita yang mungkin sedang putus asa. 他也成为我们绝望时候的一个盼望。 Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berkarya bagi kehadiran sang pembuka jalan yaitu Yohanes dan juga bagi sang juru selamat yaitu Yesus Kristus. 弟兄姐妹，当神行这个开路者还有救世主的这个作为， Ada dua hal yang Tuhan nyatakan 有两件事， kepada Elizabeth dan juga kepada Maria. 就是与以利沙伯还有玛利亚。 Satu lahir dari seorang wanita tua yang mandul tapi sudah menikah. 一个是由已婚不育的老妇女所生 Yaitu 的， Yohanes Pembaptis. 就是施洗约翰。 Dan Yesus Kristus itu lahir dari seorang perawan yang belum menikah.
而基督耶稣是由一个未婚的童贞女所生的。 Elizabeth sudah tua, hamil. 以利沙伯年纪老了，还怀孕。 Satu sisi ini anugerah, tapi satu sisi ini juga pergumulan bagi Elizabeth. 在一方面，好像这是非常大的恩典，但在另一方面，好像 Hamil 是 di 耻辱， masa tua. 因为她在年纪老了时候再怀孕。 Ini pergumulan. Ini pergumulan. 这是一种挣扎。 Maria lebih bergumul lagi. Perawan, belum menikah tapi hamil. 玛利亚更是挣扎大了，因为她未婚，但是也怀孕了。 Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, 但是我们可以看到， bagaimana Allah mampu menjaga, melindungi, menyertai, memelihara kedua wanita ini. 如何上帝看顾保守这两位使女， Memampukan mereka melewati masa-masa yang tidak gampang. 使他们可以度过这不容易的期间。 Allah bertindak melampaui apa yang bisa kita doakan. 所以上帝行超远过我们所祷告的， Apa yang bisa kita takutkan dan khawatirkan. 我们所惧怕的，我们所忧虑的。 Bapak Ibu Saudara, ia bisa dipercaya. 弟兄姐妹，上帝是可以我们信靠的。 Yang kedua, 第二点， yang terakhir. 最后一点， Allah menjawab doa orang yang mempercayai Dia dan yang hidup dalam kebenaran. 上帝回应那些相信他并在真理上活的。 Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kehidupan iman kita itu sangat berpengaruh pada doa kita. 弟兄姐妹，我相信我们的属灵生活对我们的祷告生活是有很大的影响。 Ketika Allah menjawab doa, Allah juga memperhatikan bagaimana kita hidup di hadapannya. 当上帝回应我们祷告，其实上帝也很认真的在看待我们的属灵生活。 Maka itu sebabnya ada kalimat dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 因此，在雅各书5章16节有这么说：一人祈祷所发的力量是大有功效的。 Tuhan memperhatikan hidup hamba-hambanya. Apakah benar di hadapannya atau enggak? 上帝是很认真的看待他的信徒们的属灵生活。 Apa yang membuat Tuhan menjawab doanya Zakaria? 什么事情使上帝回应撒迦利亚的祷告呢？ Sebenarnya ini doa yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. 其实我们看这个祷告是好像是很超过我们的能力。 Karena jelas dikatakan bahwa Elizabeth itu mandul. 因为呢，这已经很明确的说，以利沙伯她不生育， Artinya memang sudah tidak bisa punya anak. 所以在人的思想上，她不会有孩子。 Zakaria tahu itu. 撒迦利亚知道这点， Istrinya mandul. 他的妻子不生育， Tapi ia tidak kehilangan harapan. 但是他绝不绝望。 Ia bergumul, ia berdoa, dan ia terus menjaga kehidupan imannya di hadapan Tuhan. 他挣扎，他祷告，他仍然保持持守他属灵生活。 Maka kita tadi membaca Bapak Ibu Saudara. 所以，当我们刚刚阅读了， Dikatakan apa? Bahwa keduanya hidup benar di hadapan Allah. Menuruti segala perintah Tuhan. Mereka hidup dengan tidak bercela. 那里说他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。 Sepertinya Zakaria sadar betul bahwa kehidupannya itu penting di hadapan Tuhan untuk diperhatikan. 撒迦利亚知道他的属灵生活对于上帝是非常看重的。 Maka kalau ditanya apa yang membuat Tuhan menjawab doanya Zakaria? 所以，如果我们会问，是什么事使上帝回应撒迦利亚的祷告？ Yang pertama, 第一点， karena kebaikan dari Tuhan itu sendiri. 因为上帝本为善。 Yang kedua, 第二点， karena rencananya untuk menggenapi rencananya. Karena rencananya Tuhan dan untuk menggenapi rencananya Dia. 因为这是神的意志，也神要成就他。 Dan yang ketiga, 也第三 karena 点， Zakaria dan Elizabeth keduanya adalah benar di hadapan Allah. 因为撒迦利亚与伊丽莎伯他们在神面前被称义， Dan mereka tidak pernah 而他们不曾
memberontak di hadapan Tuhan, 不曾背 meninggalkan 逆 Tuhan 离弃神， dan memutuskan untuk menjauh dari Tuhan. 他们也没有决定要离弃神， Meskipun Tuhan tidak jawab doa mereka. 尽管上帝没有回应他们的祷告。 Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Kristen saat ini yang kalau doanya tidak dijawab Tuhan, 弟兄姐妹，现在不少的基督徒，若他们的祷告不得到神的回应， kemudian berubah setia, 然后他们就没有再忠心了， mulai meninggalkan Tuhan, 他们开始远离神， mulai tidak mau lagi melayani Tuhan. 他们就开始不再侍奉神。 Aku sudah sekian lama berdoa sama Tuhan dan dia tidak jawab. 我已经许久的祷告，但是神还没有回应我， Mulai kecewa dengan 他 Tuhan. 们开始对神失望。 Tetapi Zakaria tidak seperti itu, Bapak 但 Ibu Saudara. 是撒迦利亚并不这样， Dikatakan bahwa ia tetap melayani Tuhan. 在那里写到他仍然的服侍主， Ia tetap menjaga hidupnya tidak bercela. 他仍然保持他的生活圣洁， Ia tetap serius untuk hidupnya boleh dipakai Tuhan. 他仍然很认真的把自己生命被主使用。 Maka dikatakan di awal pembacaan firman tadi bahwa Zakaria yang mendapat tugas melayani sebagai imam. 所以在前面写到，撒迦利亚他成为祭司， Yang melayani di tengah kesadaran bahwa doanya belum dijawab Tuhan. 他在服侍的同时，他知道他的祷告是还没有被回应， Ia tidak menuduh Tuhan jahat. 他也没有责备上帝， Ia tetap taat, ia tetap setia, 他仍然忠心也服侍主， ia tetap menghormati dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu Saudara. 他尊崇神也爱神。 Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? 弟兄姐妹，我们今天又如何？ Apakah kita sedang dalam pergumulan yang hebat? 我们是否处在一个非常艰难的挣扎？ Apakah kita sedang putus asa dengan hidup kita? 我们是否对我们的生活感到绝望？ Apakah kita sedang putus asa dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita? 我们是否对我们的工作、我们的事业感到非常绝望？ Apakah kita sedang bergumul dengan keluarga kita, dengan pernikahan kita? 我们是否对我们的婚姻家庭也是感到很挣扎？ Apakah kita sedang bergumul dengan masa depan kita, dengan kesehatan kita? 我们是否对我们的健康、我们的未来也是挣扎？ Bapak Ibu Saudara, Allah mengerti kesusahan hati 弟兄 kita. 姐妹，上帝了解、知道我们的情况， Allah mengerti kebutuhan kita. 他也知道我们所需要的。 Maukah kita tetap mempercayai Dia? 我们是否仍然相信主？ Maukah kita tetap melayani Dia? 我们是否仍然要服侍他？ Taat, menghormati dan mengasihi Dia. 我们要顺服、顺从，也要爱神。 Yakinkah kita kalau Ia mendengar doa kita dan tidak mengabaikan kita? 我们是否相信神会听我们的祷告，不忽视我们？ Atau mungkin Tuhan belum menjawab doa kita? 或者神还没回应我们的祷告？ Atau 或者 Tuhan mungkin berkata tidak dengan doa kita? 或者上帝对我们祷告的答案就是不， Atau mungkin memang Tuhan silent? 还是上帝保持静默？ Masih maukah kita tetap setia sama Dia? 我们是否仍然对主忠心？ Masih maukah kita tetap melayani Dia? 我们是否仍然要服侍主？ Masih maukah kita tetap mengasihi dan menghormati Dia? 我们是否仍然尊荣主， Dan tidak menolak Dia? 也不离开他， Sama seperti Zakaria. 不拒绝他，就像撒迦利亚， Dia tetap melayani Tuhan di tengah kesadaran Tuhan memang belum, dan apakah Tuhan tidak mau menjawab doa dia, atau memang Tuhan membiarkan dia hidup seperti itu. 在撒迦利亚的思想说，也许神不回应他，或者是上帝保持静默，他仍然顺服主。 Zakaria tidak berubah setia, Bapak Ibu Saudara. 撒迦利亚并没有悖逆， Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap
menghormati dan mengasihi Tuhan. 他仍然服侍主，尊崇主。 Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, 我也相信， kesalehan Zakaria ini jugalah yang kemudian membuat Tuhan menjawab doanya Zakaria. 撒迦利亚的这个虔诚的生活，使得上帝回应他的祷告。 Doa orang benar 义人的祷告， bila dengan yakin didoakan 若我们诚恳的祷告， akan sangat besar kuasanya. 有非常大的能力。 Tuhan mendengar dan menjawab doa orang benar. 上帝会垂听并回应义人的祷告。 Mari kita berdoa. 让我们